Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk merasai kegembiraan, al-farah, di atas apa sahaja yang Allah taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk menyambut hari-hari. Antaranya yang kita sambut adalah hari kemerdekaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula la quwwata illa billah. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula la quwwata illa billah. Bismillah ma sya Allah la yasukul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya Allah la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang dirahmati Allah Ta'ala, hadirin hadirat. Dan pagi yang berbahagia ini semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, berikan keberkatan di atas amalan kebajikan kita, menerima segala ibadah kita, dan insya-Allah Ta'ala pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tempatkan kita ini bersama dengan para anbiya, para syuhada, para salihin fi jannatil ula, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, fi jannatil firdausi ala, insyaallah taala, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurnia-Nya dapat diberikan kepada kita ini peluang bersama pada kali ini, dan masih lagi kita bersyukur di atas nikmat-nikmat Allah taala yang lalu. Khususnya hari-hari kehidupan kita diberikan dengan rezeki, dimurahkan dengan kenikmatan, diberikan ruang kepada kita ini disayangi, dan kita mengasihi kepada orang-orang lain. Segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini adalah penanda aras dan juga tanda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memerhati dan juga menganjari kepada kita dengan apa yang kita lakukan min salihil a'mal, daripada amal-amal salih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah untuk merasai kegembiraan, al-farah, di atas apa sahaja yang Allah taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan untuk menyambut hari-hari. Antaranya yang kita sambut adalah hari kemerdekaan. Dan juga hari-hari yang lain seperti hari-hari yang besar dalam agama, Idul Adha wa Idul Fitri dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawasanya dalam bentuk fizikal sesuatu yang Allah Ta'ala berikan itu bermakna, tetapi Allah Ta'ala juga memberikan perasaan kegembiraan kepada kita untuk menyambut kepada apa yang Allah Ta'ala berikan ini. Walau bagaimanapun hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kegembiraan itu ada sempadannya, ada limitasinya, ada yang dianjurkan oleh agama, ada hadnya. Kerana bukan semua kegembiraan itu yang akan terpandu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada kegembiraan yang boleh menjerumuskan seseorang hamba Allah Taala menjadi orang yang alpa, lalai dan sesat di dalam kenikmatan yang Allah Taala berikan. Contohnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sautani mal'unatani fid dunya wal akhirah, ar-rannat indal farah wal mazamir inda syiddah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam
apabila meletakkan panduan kepada umat Islam ini untuk menikmati daripada hiburan, iaitu daripada nyanyi-nyanyian, lagu-lagu, muzik dan sebagainya. Nabi meletakkan panduan yang jelas. Nabi menyebutkan dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat. Sautani mal'unatani fid dunya wal akhirah. Dua suara yang terlaknat di dunia dan di akhirat, iaitu ranat indal farah, iaitu deringan, loceng ketika mana bersangatan gembira. Yang keduanya adalah al-mazamir, iaitu tiupan seruling ketika mana berada dalam keadaan tersangat sedih. Jikalau kita mengambil penanda aras ini menunjukkan bahawasanya bukan bermaksud alatan itu yang membawa kepada perkara yang dilarang, tetapi iringan, perasaan dan juga perkara yang melampau dalam melakukan ataupun menggunakan alatan tersebut adalah perkara yang dilarang. Dalam Islam apabila disebutkan dengan alatan-alatan ini, ada alatan yang dibenarkan dan ada alatan yang tidak dibenarkan. Ada muzik yang dibenarkan, ada muzik yang tidak dibenarkan. Oleh kerana itu, garis panduan ini sangat jelas di sisi para alim ulama. Saya bawakan bagaimanakah sebuah nukilan dan pandangan yang begitu baik untuk kita teladani pada hari ini, yang telah dibawa dan telah dipesan baik kemas oleh guru kita, oleh ulama kita yang baru saja meninggal dunia pada tahun ini, iaitu Habib Abi Bakar Al-Adni, Al-Mashhur Al-Adni. Beliau terkenal dengan fiqh at-tahawulat. Fiqh at-tahawulat ini bermaksud fiqh dinamik. Saya suka menterjemahkannya sebagai fiqh dinamik. Fiqh at-tahawulat ini adalah fiqh yang berkaitan dengan asyratis sa'ah, iaitu berkaitan dengan syarat-syarat akhir zaman, ataupun disebutkan oleh Habib Abu Bakar Al-Adni sendiri sebagai ar-ruknur rabi', rukun yang keempat daripada rukun tiga agama yang besar. Sesudah daripada iman, Islam dan ihsan, di dalam hadis itu, hadis Jibril bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, bilakah berlakunya kiamat? Maka Nabi menyebutkan orang yang bertanya itu lebih mengetahui daripada orang yang ditanya. Maka Jibril bertanyakan, kaifa imaratiha, bagaimanakah asyrat, bagaimanakah tanda-tandanya? Maka hasil daripada hadis ini, Habib Abu Bakar Al-Adni menyebutkan bahawasanya dalam agama ini ada 4 rukun yang besar yang mesti dipelajari oleh setiap umat Islam. Pertamanya al-iman, wal-islam, wal-ihsan. Yang ketiganya adalah alamat ataupun al-ilm, asyratus sa'ah, iaitu pengetahuan tentang akhir zaman. Yang mana ada dawabit, ada kriteria yang berbeza-beza di antara ketiga-tiga perkara tersebut. Maka di dalam fiqh at-tahawulat, Syekh Abu Bakar Al-Adni menyebutkan bahawasanya ini di perkara yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan hiburan. Zuhurul ma'azif wa istihlaluha. Bagaimanakah pada akhir zaman itu manusia ini diperkenalkan dengan petikan-petikan. Petikan bermaksud alat yang menggunakan petikan jari, ma'azif, gitar dan sebagainya. Wa istihlaluha, dan bagaimanakah dihalalkannya. Kalau kita membaca secara umum, pandangan ini ia akan mendatangkan perasaan rigid kepada kita, perasaan yang kita panggil fobia. Tetapi sebenarnya katanya Habib Abu Bakar Al-Adni bahawasanya kita perlu meletakkan garis panduan, bukan bermaksud penggunaan alat ini akan melencongkan kita kepada keharaman yang mutlak. Tetapi bagaimanakah cara kita membawanya? Kerana ada muzik-muzik ataupun hiburan yang boleh kita laksanakan tetapi mengikut garis panduan
syarak itu sendiri. Di antara katanya, nyanyian-nyanyian yang membangkitkan semangat kebangsaan, membangkitkan ihya, maulid dan sebagainya, itu adalah perkara-perkara yang dibenarkan. Adapun yang tidak dibenarkan sebagaimana disebutkan, wa min alamatis saati sughra zuhurul ma'azif wal ma'azif hiya alatul malahi kal 'udi wat tambur wal mizmar wa ghairiha. Syekh Abu Bakar Al-Adani menyebutkan daripada alamat saati sughra, daripada petanda-petanda akhir zaman yang kecil, bukan yang besar, yang kecil, zuhurul ma'azif, iaitu zahirnya, munculnya petikan-petikan, alat-alat petikan. Seperti alat-alat yang melalaikan umat Islam yang ada pada hari ini. Seperti gitar dan sebagainya. Tetapi bukan alatan itu yang saya ingin tekankan, tetapi bagaimanakah penggunaannya. Katanya Syekh Abu Bakar Al-Adani lagi, وَهَذِهِ الْعَلَامَاتُ قَدْ زَهَرَتْ فِي أَزْمَانٍ مُتَعَدِّدَةٍ. Zamannya sudah dilalui berbagai-bagai, lama sudah perkara ini berlaku. ولكنها في أخريات الزمان أكثر انتشارا وأثرا وتأثيرا من حيثيات كثيرة منها. Akan tetapi pada akhir zaman, kemunculan alatan-alatan ini dan penggunaannya kepada perkara yang haram itu lebih jelas. Itu lebih nampak. Mengajak kepada perkara-perkara yang haram menggunakan alatan ini sangat jelas dan sangat tidak boleh disembunyikan. Kerana apa? Kerana ada dukungan-dukungan yang membantunya. Di antaranya adalah intina'ul anzimati. Iaitu bagaimanakah ada bantuan-bantuan muassasah, organisasi yang tertentu mengembangkan penggunaan alatan ini dan membawanya kepada kemaksiatan. Na'udzubillah min zalik. Al-istiba'i lil-umami alladhi yuzharu fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat yang cenderung kepada hal ini akan diikuti oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat bangsa manusia yang sudah mendalam menggunakan alatan ini kepada kemaksiatan akan digunakan, akan diikuti oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Taala, apabila kita dapati pada hari ini hiburan ini sangat luas, sangat rencam, sehingga kan ada manusia-manusia yang alpa dan lalai dalam kehidupannya. Kalau kita melihat dalam konteks Islam, hiburan yang bersifat Islamik itu sangat luas. Akan tetapi manusia memilih perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang boleh melalaikan mereka. Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala wa iyah wa nafa'ana bi'ulumihi wa juhudihi fi darain menyebutkan bagaimanakah ciri orang yang beriman ini kalau mereka menghiburkan hatinya, mereka menghiburkan dengan ibadah. Mereka menghiburkan dengan niat-niat yang baik, niat-niat amal kebajikan, istima'i ilal Quran, mendengar Al-Quranul Karim. Sebab itu kalau kita mendengar imam ataupun qari membaca Al-Quran, hati kita terhibur. Min alamatil mukhlisin, katanya Imam Ibn Atha'illah, daripada tanda orang yang mukhlis, orang yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, suka mendengar akan istima'i ilal Quran. Apabila bercakap perkara-perkara yang baik. Apabila berjalan, mereka berjalan ke masjid, ke tempat-tempat ibadah kepada Allah Ta'ala, itu hati mereka terhibur. Bukan hanya hiburan yang bersifat musikal, yang melalaikan dan melarakan. Kemudian didokong lagi oleh apa? Izjadu sya'biyatun wa jamahiriyah nujumil fanni. Ramai artis-artis, ramai pemain-pemain muzik yang dihidupkan, yang dibangunkan, yang diberikan nilai dalam masyarakat sehingga menjadi ikutan kepada orang lain. Na'udzubillah min zalik. Ini adalah daripada petanda-petanda akhir zaman, katanya Imam Abu Bakar Al-Adani. Yang mana kita merasainya bukan zaman ini sahaja, zaman dahulu pun sudah berlaku. Selepas sahaja kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan ana wa sa'atu kahatain. Saya dengan akhir zaman ataupun kiamat itu di antara begini sahaja. Maka iddu sittam min ba'di. Kira 6 perkara selepas daripada aku ini. Maka ianya semua dalam rangkuman akhir zaman. Dan kita ini
adalah umat akhir zaman. Kita menyaksikan hal tersebut, tidak boleh dinafikan. Hampir ataupun tidak hampir, itu bukan persoalan kita. Apa persoalan kita? Bagaimana isti'daduha? Bagaimanakah kita ini beristi'dad, bersedia untuk menghadapi akhir zaman. Katanya lagi Syekh Abu Bakar Al-Adani, wughulu ta'ifatin nujum wal fananin wal fananat fil kabair. Kemudian dengan kemunculan ahli-ahli muzik, artis yang berbagai ini, mereka cenderung pula membawa manusia kepada kemaksiatan, mendedahkan aurat mereka, menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak elok supaya bangsa manusia ini mengikuti mereka. Ada grad, ada formaliti, ada keindahan di situ. Itu yang ingin dimasukkan ke dalam kepala kita, kepada minda kita. وقد بلغت هذه المسألة في عصرنا أعلى درجات الإسفاف والخلاعة. Dan pada zaman kita, katanya Habib Al-Adani rahimahullahu ta'ala wa iyah, pada zaman ini qad balagat, kemuncaknya sangat tinggi sehingga kan dipamerkan pornografi telanjang lucah. Bukan hanya ianya tertutup untuk anak-anak, bahkan ianya sudah viral, sudah terdedah kepada manusia semuanya sekali. Subhanallah nazim. Inilah perkara yang sangat ditakuti oleh para alim ulama, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh orang-orang yang saleh. Bagaimana sudah tidak ada batasannya lagi, tuan-tuan dirahmati Allah Taala, dalam hal-hal yang berikut. Kalau kita memandang hadis-hadis lain, Nabi menyebutkan latanqutanal ural Islam urwatan urwatan. Ada hadis yang Nabi menyebutkan latanqutanal Islam ural Islam urwatan urwatan. Latanqutanna, akan terputus dan bercerailah ural Islam, nadi-nadi Islam itu urwatan urwatan. Nadi dengan nadinya, bermula dengan ahkam, bermula dengan hukum. Summa akhiruha, akhirnya as-salah, dengan sembahyang. Kita sudah menyaksikannya. Sangat menakutkan. Bermula dengan ahkam. Ahkam ini bermaksud pemerintahan. Islam itu sudah dipunahkan, dihancurkan. Wa akhiruha, dan akhirnya adalah as-salah. Bagaimanakah akan dihancurkan sembahyang, salat umat Islam itu sendiri. Maka pada akhirnya itu kita akan berada dalam keadaan kacau bilau yang sangat luar biasa. Maka hal-hal inilah yang dibawa masuk ke dalam pemikiran kita supaya kita lebih lagi jauh daripada Islam, jauh lagi daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah katanya Habib Bakar Adani menyebutkan bagaimana ada hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Al-Bukhari, menyatakan bagaimanakah umat ini pada akhirnya akan ada satu kaum, la yakunanna minal ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azifa. Akan ada satu kaum daripada umatku, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan yastahilluna al-hirra, mereka menghalalkan akan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang bersifat kemaksiatan, menghalalkan, menormalisasikan perkara-perkara yang haram. Wal harira, menghalalkan pakaian-pakaian yang diharamkan, sutra kepada lelaki. Wal khamra wal ma'azifa, arak dan juga petik-petikan dihalalkan, bukan bermaksud tidak ada garis panduan, tapi dihalalkan untuk perkara-perkara yang haram. Na'udzubillah min zalik. Mereka menggunakan alatan-alatan ini untuk mengajak manusia kepada suatu yang boleh merosakkan akidah dan iman mereka. وَلَا يَزَلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنَبِ عِلْمِ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ. Dan ada pembantu-pembantu mereka yang akan menjadikan perkara-perkara ini mudah untuk mereka masukkan ke dalam masyarakat Islam. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tihumul faqiru li hajatin fayaquluna irji' ilaina gadan. Dan tanda mereka ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh dikenal orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Taala. Termasuklah daripada alatan-alatan yang diharamkan ini. Bagaimana nak kenalnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan petanda mereka, ya'tihimul faqiru li hajatin fayaqul. Orang fakir datang untuk menemui mereka. Orang fakir yang berhajat kepada keagamaannya.
Orang fakir yang ingin memenuhi daripada keperluan hidup dan keluarganya datang kepada mereka ini. Fayaqulun, mereka menjawab kepada fakir-fakir ini, irji' ilaina gadan, kamu datang balik esok. Kami hari ini tidak ada kemampuan untuk membantu. Kerana kami ingin habiskan kekayaan dan juga apa yang kami ada daripada harta ini untuk kesenangan, kelaraan, kesiaan, nyanyi-nyanyian lagu-laguan ini. Kamu orang-orang yang fakir datang balik esok. Jangan jumpa kami hari ini. Akan tetapi mereka berdusta kepada orang-orang yang fakir. Ini tandanya. Maka kita boleh lihat kepada diri kita, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apakah ada tanda-tanda ini kepada diri kita? Kelaraan kita habiskan. Kesiaan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, kita habiskan harta wang kita. Tetapi datang orang-orang yang fakir dan memerlukan, kita akan katakan, hari ini tidak ada, esok kamu datang balik. Irji' ilaina gadan, kamu kembali kepada kami esok. Fayabahatuhumullah. Dengarkanlah Nabi menyebutkan, maka Allah Ta'ala akan bungkam mereka ini. Allah Ta'ala akan dedahkan keaiban mereka ini. Allah Ta'ala akan buka pekung mereka ini. Sebab itu adanya dalam hadis Nabi SAW menyebutkan fitnatus sailam. Fitnah dibukakan kepadanya segala keaiban manusia-manusia menutupnya. Hatta a'laha, walaupun yang paling besar. Kalau kita lihat dalam hadis, ada disebutkan fitnatun ahlas, wa fitnatun sarra, wa fitnatun bukma wal umya, dan ada fitnatun sailam. Apa fitnah-fitnah ini berlaku? Ini hadis-hadis Nabi SAW. Ada fitnah ahlas. Ahlas ini yang Nabi SAW sebutkan. Harbun wa hurbun. Berlakunya banyak perang dan banyak pelarian. Sarra, fitnatun sarra, iaitu fitnah manusia menganggap apa yang ada pada orang yang bukan Islam itu sama dengan Islam. Nah, sehingga kan Nabi SAW menyebutkan, fa innahu laisa minna. Mereka mendakwa ianya seperti kami, tetapi ia bukan seperti kami. Mereka menyangka ini adalah khilafah Islamiyah, tapi Nabi mengatakan ini bukan khilafah Islamiyah. Manusia mengatakan ini adalah keadilan, tetapi Nabi mengatakan ini bukan keadilan Islam. Apakah fitnah umya wal bukma? Iaitu fitnah manusia sudah tidak dapat mengenal apakah itu benar, apakah itu batil. Fitnah kakata'il laylil muslim. Fitnah seumpama berada dalam malam gelap gelita. Tidak tahu benar, tidak tahu salah, benar di mana sudah tidak tahu. Dan satu lagi adalah fitnah sailam. Fitnah dibukakan segala keaiban. Ini zamannya, tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. A'laha, yang paling tinggi sekali pun Allah Ta'ala bungkamkan, bukakan. Yang paling kecil Allah Ta'ala bukakan. Kerana apa? Nak menguji di antara iman dan orang yang munafik, di antara orang mukmin. Maka katanya Nabi SAW, fayabhatuhumullah, Allah Ta'ala bukakan keaiban mereka ini. Wa yad'ul ilm, dan Allah Ta'ala akan tutupkan segala pengetahuan. Manusia itu akan hilang dalam keadaan yang sesat. Wa yamsahu akharina kirdatan wa khanazir ila yaumil qiyamah. Dan setengah daripada mereka yang rakus, yang tenggelam, yang lemas dalam perkara-perkara ini, Allah Ta'ala akan kenakan mereka ini kirdatan wa khanazir, penyakit seumpama penyakit yang dialami oleh kirdah. Kirdah itu bermaksud monyet-monyet, kera-kera, mawas. Wa khanazir, dan khinzir. Khinzir ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Perkara yang mudah tetapi sebenarnya adalah perkara yang sentiasa kita lalai dan kita cuai. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, apabila kita mengingatkan kepada akhir zaman ini, dia bukan bermaksud ianya belum berlaku. Kita sedang menyaksikan dan sedang merentasi kepada hal tersebut.
Seandainya kita ini gelincir sedikit sahaja pada perjalanan ini, nescaya kita akan binasa dan kita tidak akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menyatakan tentang akhir zaman, Nabi menyebutkan alaikum bil jamaah. Nescayalah kamu ini akan selamat. Duduklah dengan jamaah itu, duduklah dengan ulama-ulama itu, duduklah dengan panduan-panduan, kerana kita ini sentiasa akan tergoda, terikat, akan ditarik oleh kemaksiatan dan godaan dunia. Keluar masjid saja sudah ada perkara-perkara yang akan melalaikan kita. Bukan sedikit, tetapi banyak sekali, sehingga kan satu hari kita ini kalau kita tidak di masjid, nescaya kita akan menjadi manusia yang lalai dan alpa. ويعتقد البعض من كافة المسلمين أن العلماء يشددون في مسألة المعازف والطرب ويحجرون بفتاويهم على الناس. Setengah manusia menganggap para alim ulama itu strict, tegas dalam masalah-masalah ini, masalah-masalah nyanyian musikal ini. Sangat tegas sehingga tidak ada ruang kompromi. Tidak ada ruang ke ustaz kami ini nak mendengar muzik, lagu-lagu dan sebagainya. Katanya Habib Akal Adni, manusia beranggapan begitu. Manusia beranggapan begitu. Walihada tajidu raghibina fil fitani yastadilluna bi aqwalil ba'dil ulama aw jawazil ma'azif wal ghina. Akan tetapi dalam sebelah pihak yang lain pula, manusia yang sukakan kepada fitnah dan kesiaan, mereka akan menggunakan hujah-hujah para alim ulama yang membenarkan dan mengharuskan perkara-perkara yang berkaitan dengan musikal. Jadi orang awam ini berada dalam keadaan dilema. Ulama ni kata harus, ulama ni kata haram. Sebenarnya sedang dimainkan oleh fitnah akhir zaman. Mereka sudah tidak mengenal bagaimanakah cara yang seimbang untuk mengambil daripada kedua-dua perkara ini. Jelasnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagaimana juga pandangan Imam Al-Ghazali, pandangan Ibn Hazim, bahawasanya ada keharusan untuk mendengar musikal, alatan-alatan muzik ini harus, selagi mana ianya tidak melarakan dan tidak menjadikan kita ini terabai dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terabai hubungan kita dengan keluarga kita, terabai hubungan kita dengan masyarakat kita. Bukan menjadikan makan minum kita dalam hiburan, tetapi menjadikan hiburan itu sebagai satu keselesaan, kerehatan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya bawakan bagaimanakah ada alatan-alatan yang boleh digunakan, yang memang dianjurkan. Contohnya daf. Daf ini bermaksud apa ya? Gendang. Tetapi bukan dua muka, dengan satu muka sahaja. Dengan satu muka. Ada ketukan-ketukan kayu, itu dibenarkan. Dan ini yang dibawa oleh Islam. Dan ini yang kita saksikan. Ada sejarah yang menyebutkan Tala'al badru alaina, diiringi dengan daf, kompang dan sebagainya. Itu bukan dua muka, satu muka. Ada alatan-alatan yang dibenarkan, tetapi ada alatan yang tidak dibenarkan, sebagaimana perlakuannya orang Nasrani. Apabila mereka farah, mereka gembira, mereka deringkan loceng itu untuk menunjukkan mereka sangat gembira. Kalau mereka dalam keadaan yang sedih, maka inilah dia orang-orang Yahudi. Mereka akan menggunakan seruling untuk membangkitkan nostalgia, sentimental yang boleh menyebabkan mereka ini bertambah rasa sedih. Dan ini bukan daripada perihal dan perbuatannya umat Islam yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya sedikit lagi tuan-tuan dirahmati Allah Taala, katanya Imam Abu Bakar Al-Adni, wal amru alladhi nahnu bisadadihi anna al-ahadits asy-syarifata tatanawalu al-wa'id asy-syadida lil ma'azifi wa tarbi al-mufdha ila al-ithmi wa fi'li al-haram. Apa yang kami tekankan dalam penggunaan alatan-alatan ini, sebagaimana yang telah disarankan oleh para alim ulama dan difahami oleh hadis-hadis yang sangat banyak, bahawa asy-syadida lil ma'azifi, iaitu al-wa'id asy-syadid, ancaman dan ugutan yang berat dan perit itu diberikan kepada siapa? Orang yang menggunakan alatan-alatan musikal al-mufdha ilal ism, yang membawa kepada dosa dan juga perkara-perkara yang haram.
kepada dosa dan perkara-perkara yang haram. Walaysa ma yaf'aluhu al-afradu wa ba'dul huwati aw ma yusamma bil firqi sya'biyyati allati taqumu bi asalibil ghina wa syarhi asy-sya'bi al-muqayyad bil adabi wal ihtishami wal alati ghairil muharramati. Tetapi apa yang kami maksudkan yang dibolehkan itu adalah yang dibolehkan dalam membangkitkan perasaan kebangsaan, perasaan kegembiraan dengan sambutan-sambutan yang tidak melalaikan, yang mana ianya membawa kepada kerukunan dan dipenuhi dengan adab-adab, tidak terbuka aurat, tidak melantunkan perkara-perkara yang lara, lucah dan sebagainya. Ini yang dibenarkan di dalam Islam. Inilah yang dibenarkan dalam bahagian dalam penggunaan musikal, alatan, instrumen, muzik dan sebagainya. Maka hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai kesimpulannya, kita mungkin merasakan bahawasanya Islam ini adalah agama yang sangat mudah dan sangat menyenangkan. Kerana Allah Ta'ala memberikan kebebasan kita untuk memilih apa sahaja yang kita inginkan selagi mana ianya tidak terkeluar daripada syarak. Allah Ta'ala memberikan kenikmatan dan kelebihan kepada kita untuk menikmati warna-warna dalam kehidupan. Kita suka memakai pakaian mengikut warna kita sendiri. Walaupun ada perkara-perkara yang mungkin sedikit makruh dan begitu begini, tetapi ada pakaian yang kita sukakan selagi mana ianya menutup aurat. Ada limitasinya tetapi ada kegembiraan dan kebebasannya. Kita dibenarkan untuk meraihkan sesuatu yang bagus, yang indah dalam kehidupan kita, yang memberikan sentimental value, nostalgia dan sebagainya. Hari perkahwinan, hari lahir, hari kemerdekaan dan sebagainya. Tetapi ada juga limitasi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hududillah. Ada hududnya, ada limitnya, ada sempadannya yang mesti kita raikan. Kerana meskipun kita menganggap kita ini sebagai Muslim, bergembira, insan yang bebas, tetapi kita masih lagi tertakluk sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jagalah adab susila kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan jadikanlah kita ini orang yang sentiasa berhubung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana pada akhir zaman ini kita bukan bercakap ummatan sabiqun, umat yang terdahulu, tetapi umat yang disebutkan syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada kita, syuhada 'alan nas. Kamu ini akan menjadi syuhada, penyaksi, saksi kepada sekalian manusia. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan Nabi SAW akan menjadi saksi di atas apa yang kalian laksanakan. Bagaimanakah pada hari akhirat nanti dengan ibadah kita, dengan kehidupan kita, dengan akhlak dan muamalah kita, kita ingin depankan dan bentangkan dan dipersoalkan dan kita tujukan kepada Rasulullah SAW. Apakah kita ini sebagai umat yang akan mendirikan segala yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedangkan dalam hal-hal yang tertentu kita ini tersesat dan juga terlalai. Naktafi bihazal qadar, cukuplah sekadar ini dahulu. Saya mohon maaf banyak kekurangan dan kesilapan daripada saya. InsyaAllah Ta'ala seandainya ada bahagian yang lain lagi, kesempatan yang lain lagi, kita teruskan lagi dengan memperingatkan diri kita dengan tazkiratan wa mau'izatan. Dan pada kali ini pun saya menyebut sesuatu yang memperingatkan diri saya, lebih-lebih kepada diri saya, bukan tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala. Banyak kekurangan daripada saya sendiri, segala yang baik daripada Allah, kekurangan daripada saya sendiri. Aku liqauli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fi dinikal islam wa ulumiddin ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.